Selamat pagi murid-murid. So, hari ini kita nak melihat bagaimana cara kita hendak menulis surat kiriman tidak rasmi. Okey, so tajuk kita hari ini ialah surat kiriman tidak rasmi. So, okey, tanpa melengahkan masa, kita akan pergi pada topik. Okey, so karangan jenis surat kiriman tidak rasmi tajuk. So, macam mana cara? Apa itu surat kiriman tidak rasmi? So, surat kiriman tidak rasmi ialah surat yang biasanya ditulis kepada ahli keluarga atau sahabat handai. Maksudnya, informal letter. So, yang ni kita tulis saja-saja kepada ahli keluarga atau kawan kita tanpa perlu ada format. Ada format tapi yang tu bukan formal sangat. Okay? So, biasanya ditulis dengan tujuan untuk memberitahu sesuatu perkara seperti ucap tahniah. Contohnya kawan awak dapat menang dalam satu pertandingan. So, kamu tulis surat ni untuk ucapkan tahniah. Lepas tu surat ucap taksiah, maksudnya kalau ada sesiapa meninggal dunia, kita hantar surat kiriman tidak rasmi untuk ucapkan taksiah. Lepas tu bertanya khabar berita, it's been like so long since you meet them. So you send the letter to know how they are doing now. So seterusnya menceritakan tempat-tempat menarik di Malaysia kepada sahabat. Yang ni ada T dekat sini tak ada T. So yang ni untuk ceritakan. Contohnya kalau awak pergi ke holiday, awak nak bagi tahu dekat kawan awak, okay, saya pergi ke Langkawi. Okay, awak nak beritahu, kita gunakan jenis surat kiriman tidak rasmi. Sebab apa? Sebab kita nak hantar pada sahabat, your friend. Okey, seterusnya 5 pengalaman di tempat baru seperti sekolah baru. Seterusnya surat minta kebenaran ibu bapa penjaga. Seterusnya membalas surat yang dihantar oleh orang lain. Contohnya kawan awak hantar surat mengatakan bahawa saya pergi sini, saya pergi sana. Jadi awak baca surat dia tu, lepas tu awak nak balas balik surat dia, kita akan gunakan surat kiriman tidak rasmi dan sebagainya. Okey, yang ni tujuan kita untuk menggunakan format surat kiriman tidak rasmi. Okey, sekarang kita akan tengok format pula. Okey, teknik. Okey, teknik apa? Nanti kita akan tengok format. Sekarang kita akan tengok teknik menulis surat kiriman tidak rasmi. So, macam mana kita nak tulis surat kiriman tidak rasmi? Pernah tak semua pernah tulis surat kiriman tidak rasmi? Okey, kalau pernah mesti awak semua tahu. Siapa yang tak pernah tu? Okey, dengar pada saya. Okey, 1. Mulakan menulis surat dengan bertanyakan khabar dan menceritakan keadaan kesihatan penulis. Contohnya dalam perenggan pertama, kita akan bertanya khabar. We will ask how they are doing. Contohnya, apa khabar kamu di sana? Saya di sini dalam keadaan yang baik. So, paragraf pertama akan bermula dengan bertanya khabar. Okey, seterusnya 2, jika membalas surat, kalau nak membalas surat, contohnya kawan awak nak tulis surat, awak baca surat, lepas tu awak nak balas balik surat tu, kita akan, sebelum menanyakan sesuatu, terlebih dahulu jawab pertanyaan yang dikemukakan sebelum ni. Contohnya, kalau kawan awak hantar surat mengatakan bahawa dia pergi Langkawi untuk bercuti-cuti semua. Lepas tu dalam surat tu ditanya, apa khabar awak, okay, what you did that holiday? Okay, kalau macam tu, awak kena balas dulu macam apa pertanyaan dia. Saya dapat surat awak. Okay, saya pergi sini. Saya akan ceritakan semua tu dalam surat ni. So, kita akan jawab pertanyaan dia dulu. Lepas tu baru kita akan menanyakan khabar. Okay? Seterusnya nombor 3, gunakan panggilan mengikut usia atau pangkat seperti nenda. Nenda maksudnya nenek. Yang ni ialah bahasa yang kita gunakan untuk tulis surat. Okay, pastikan. Please pay attention to this. Nenda, ayahanda maksudnya ayah. Father. Ibunda, bonda maksudnya ibu. Kakanda maksudnya kakak, your sister. Kanda ataupun kanda,
adenda, adik, anak kanda maksudnya anak, child, dan cucunda maksudnya cucu. Yang ni mereka, yang ni macam like a static. Yang ni kita gunakan semasa kita tulis surat kiriman tidak rasmi. Yang ni So, 4, jangan menggunakan kata ganti nama aku, awak ataupun kamu. Okey, gunakan like a nama. Pastikan gunakan nama. Jangan gunakan aku, kamu buat apa dekat situ, awak buat apa. So, jangan gunakan. Nanti cikgu akan tunjukkan satu contoh macam mana nak tulis surat kiriman tidak rasmi. So, 5, akhiri surat dengan salam, penghargaan, terima kasih dan keinginan untuk berutus surat lagi. Contohnya lepas dah tulis semua yang kamu nak tulis tu, akhirnya dekat petikan tu nanti saya akan kontak awak lagi. Okey, lepas tu saya harap kita akan jumpa lagi. Okey, sekian, terima kasih. So kita kena masukkan semua ni dalam surat kita pada akhir nanti. Okey. Ini adalah teknik. Seterusnya, yang ni adalah format. Format untuk tulis surat kiriman tidak rasmi. So, kalau kamu tengok dekat sini, surat kiriman tidak rasmi, selalunya kita kena tulis alamat nama semua dekat sebelah kanan. So, mana tangan kanan, angkat tangan kanan. Okey, bahagian kanan tu kita akan tulis nama penulis. Siapa nama penulis? Contohnya, kalau kamu tulis surat, so siapa? Kena tulis nama siapa dekat sini? Nama awak. Contohnya, kalau cikgu tulis, cikgu tulis surat untuk ibu saya, jadi dekat sini saya akan tulis nama saya. Okey? So, nama saya, lepas tu alamat masing-masing, alamat saya. Okey, jangan pergi tulis alamat yang kawan awak punya. Alamat masing-masing. Lepas tu, selang satu baris, skip one line, lepas tu kena tulis tarikh. Okey? That day's date. Contohnya kalau saya tulis tarikh surat hari ini, jadi saya akan tulis tarikh hari ini. Okey? Lepas dah tulis semua, baru kita akan pergi pada petikan nombor pertama. Itu apa? Tertib menghadapkan surat kepada pihak yang menerima surat. Contohnya, sebelum ni kita tengok apa? Kita kena bertanya khabar. Okey? Kita kena bertanya khabar. Ataupun sebelum tu kita kena tulis kepada sahabatku yang dikasihi. Nanti saya akan tunjukkan contoh. So, kita akan tulis macam tu. Lepas tu kita akan tanya khabar. Okey, tanya khabar. So, seterusnya kita akan ceritakan apa yang kita nak ceritakan pada kawan awak. Tulis beberapa perenggan. Tulis dalam beberapa perenggan. Seterusnya, yang benar dan sign dan nama. Yang ni semua sebelah kanan. Surat kiriman tidak rasmi semua dalam sebelah kanan. Nama awak, alamat awak, tarikh dan akhirnya yang benar dan sign. Lepas tu kena tulis dalam bracket nama penuh awak dalam huruf besar. Yang ni adalah format surat kiriman tidak rasmi. Pastikan tengok betul-betul. Mula-mula tulis nama, lepas tu alamat. Yang ni tak payah skip line. So, alamat, lepas skip line, lepas tulis tarikh hari tersebut, kemudian tulislah surat. Lepas dah habis tulis surat, kita akan tulis dekat sebelah kanan yang benar, koma, sign, lepas tu nama penuh awak dalam huruf besar. Okay. Seterusnya, yang ni adalah surat kiriman tidak rasmi. Contoh, yang ni mereka bagi rangkah. Rangkah maksudnya isi-isi. Okey, rangka karangan. Sekolah anda baru selesai mengadakan hari kantin peringkat sekolah. Tulis sepucuk surat kepada kawan anda untuk menceritakan suasana hari kantin di sekolah anda. Okey, mereka suruh awak untuk tulis satu surat untuk menceritakan suasana hari kantin kepada kawan awak. So, kalau kamu tengok dekat situ, pendahuluan kena ada apa? Alamat pengirim. Saya dah katakan, alamat, tarikh dan kata aluan dan bertanya khabar. So, yang ini adalah untuk pendahuluan dekat atas. Seterusnya, isi utama, pihak sekolah akan mengadakan hari kantin. Yang ini semua kita masukkan dalam bentuk perenggan. Kamu boleh divide. Nanti mereka bagi contoh untuk ni. Kita akan tengok. So, yang ini adalah isi. Boleh bahagi kepada beberapa perenggan. Seterusnya, penutup
gembira kerana dapat pengalaman baru. Apa nilai yang awak dapat daripada hari kantin yang awak boleh ceritakan dekat bawah perenggan tu. Okay, so yang ni just contoh saja, mereka bagi rangka. Okay, so yang ni adalah so yang ni kita tak dapat tengok dengan jelas. Okay, tak apa, nanti masa akhir video nanti saya akan bagi contoh ni. Contoh ni, I will attach the picture so that you can see it clearly. Okay, kalau kamu tengok format ni, contoh, yang ni atas nama. Nama, lepas tu dekat sini alamat. Okay, tengok format dulu Nama, alamat, lepas tu tarikh. Lepas tu kita akan mulakan dengan yang ni. Nanti saya akan bagi contoh dekat end so that you will know what they said. Dia tengok format dulu. Yang ni, lepas tu kena mulakan dengan bertanya khabar. Lepas tu semua ni. Okay, akhirnya yang benar sign, lepas tu nama penuh dekat bawah bracket. Okay, jangan risau, saya akan masukkan gambar ni pada akhir video ni supaya kamu dapat tahu. Atau saya akan send dalam Telegram. Okay, seterusnya kita pergi. Okay, so sekarang apa yang saya nak kamu buat? Okay, saya nak kamu buat ialah yang ni. Saya nak kamu tulis surat kiriman tidak rasmi dalam versi awak sendiri. Kena tulis untuk apa? Tulis sepucuk surat kepada seorang kawan kamu untuk mengajaknya datang ke rumah kamu bila hujung bulan ni kerana buah-buahan di kebun ayah awak sedang berbuah. Okey, contohnya ayah awak ada kebun. Your father is having a fruit farm. Okay, a farm. So dalam farm tu, dalam kebun tu ada banyak pokok buah. Pokok buah tu sedang berbuah. Contohnya ada banyak buah. Hujung bulan tu semua tu akan masak. So kita boleh makan. So masa tu kamu nak ajak kawan awak untuk datang ke rumah awak untuk makan buah tu bersama-sama. So macam mana nak tulis surat? Awak tulis surat tu sendiri. Okay, dekat sini nama alamat pengirim sebelah kanan mesti ada. Tarikh pun sebelah kanan juga. Lepas tu kata hadap atau pembuka kata, kata-kata pujian. Kamu boleh refer to any example. Okay, dekat Google kalau kamu pergi type surat kiriman tidak rasmi, contoh, ada banyak surat. So kamu boleh pilih, kamu boleh tulis. You have to edit jangan copy terus. So you have to edit according to the title that you're given. Okay, so semua tulis kata pembuka, kata sapaan, dan perenggan pertama. Dekat perenggan pertama tu kena tulis tujuan surat itu ditulis. Kenapa awak tulis surat tu? Kenapa? You have to elaborate. Dalam satu perenggan, 2-3 ayat pun cukup. Jangan pergi tulis banyak-banyak perenggan perenggan yang panjang-panjang. 2-3 ayat tapi yang tepat sudah cukup. Okey, kenapa? Sebab rumah kebun ayah saya ada banyak pokok buah. Pokok tu akan berbuah pada hujung bulan ni. Jadi saya nak ajak awak makan bersama dekat rumah saya. So yang tu je. Okey. So tujuan perenggan kedua, buah-buahan sedang masak, ayah memajak sebahagian sahaja. Kamu ceritalah keluarga serta kawan-kawan dapat merasai bila ayah awak buat kebun, buah-buahan apa yang ada, semua kamu boleh ceritakan dalam perenggan kedua. Ayah memajak maksudnya ayah sedang memetik sebahagian saja sebab ada yang tak berbuah lagi. So yang ni buah-buahan ni memang tak dapat nak beli dekat luar. Jadi kalau kamu datang ke rumah saya, kita boleh makan sama-sama. So you have to add up everything. Okay. Seterusnya bagi perenggan ketiga, boleh ajak keluarga serta kawan-kawan bersama-sama. Boleh katakan awak boleh bawa keluarga awak, kita boleh makan bersama-sama. Macam tu lah. So tulis perenggan ketiga. Seterusnya penutup kena tulis. Saya harap kamu akan dapat meluangkan masa untuk datang ke rumah. Okay, so saya akan
prepare everything. While prepare everything, so kamu tulis surat saya akan menunggu balasan awak bila awak nak datang semua tu. So, itu adalah penutup. Seterusnya nombor 9, tanda tangan pengirim. Saya dah kata dekat sebelah kanan yang benar, lepas tu dekat bawah sign, lepas tu dekat bawah kena tulis huruf besar nama awak. Boleh? Boleh buat. Cikgu harap kamu boleh buat. So, yang ni kena buat dekat buku BM. Sekejap ya. Buku BM 1. Buku tulis BM 1. Kamu tulis surat kiriman tidak rasmi ni. Lepas tu, kamu tangkap gambar, hantar dalam Google Classroom. Okey? Saya akan tunggu. Saya akan bagi awak masa sampai hari Khamis. So, tolong siapkan. Kalau tak tahu apa-apa, tolong tanya dekat saya. Okay? But if you went and search in the Google, ada banyak surat kiriman tidak rasmi. Kamu boleh ambil satu example, kamu boleh refer dekat situ. Okay? Boleh? Okay, yang tu sahaja kelas untuk hari ini. So, cikgu harap kamu dapat buat semua tu dengan betul. Karangan tu, yang perenggan tu, the paragraph, no need to be too thick. Jangan panjang sangat. 2-3 ayat sudah cukup, tapi ayat tu kena tepat dan sesuai dengan tajuk yang diberi. Okey, kalau ada apa masalah, boleh rujuk saya. Yang tu je. Terima kasih, bye.